Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita peluang untuk kita berada di rumah Allah Taala pada pagi tahun baru ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kesihatan, keafiatan dan menambah kepada kita ilmu dan amalan kita sebagai kita berada di dunia ini mencari bekal ke alam akhirat nanti. Terima kasih kepada Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang kita bahawa kita menyambung lagi perbincangan daripada salah satu ilmu yang sangat penting, iaitu ilmu akidah. Daripada bacaan kitab yang kita baca ini, kita berada pada mukaddimah. Pada muka surat 39 kalau tak silap saya. Setelah kita dapat gambaran asas akidah ni bincang pasal apa. Akidah ni tak lari daripada 3 perbincangan. Sebagaimana kita sebut dahulu, dia membincangkan pertama ilahiyat, tentang ketuhanan. Kita nak kenal Tuhan kita melalui sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dan Nabi SAW sebut dalam hadis. Yang kedua ialah tentang kenabian. Juga kita dituntut untuk kenal Nabi dan Rasul yang menjadi perantara antara kita dan Allah Ta'ala, yang membawa kepada kita wahyu, ciri Nabi dan ciri Rasul, supaya kita tidak bertukar dengan Nabi dan juga ahli sihir, Nabi dan juga pendakwa Nabi. Maka kita perlu mengetahui tentang sifat-sifat yang wajib bagi Nabi, mustahil dan juga sifat yang harus. Dan seterusnya, perkara yang dibawa oleh para Nabi dan para Rasul ini ialah tentang sam'iyat. Allah ingin memberitahu kepada kita bahawa adanya di sana perkara-perkara yang tidak nampak di mata kita, tetapi benda itu wujud. Kita dapat dia secara sam'i. Kita dengar Nabi beritahu melalui Al-Quran, melalui hadis, tentang adanya hari kebangkitan, tentang adanya peristiwa selepas daripada mati, alam barzakh, makhluk-makhluk yang tidak nampak, para malaikat, jin dan seumpamanya. Itu berkaitan dengan sam'iyat. 3 perkara ni saja secara tajuk besarnya. Dan akidah ni lah benda yang tak dapat tidak mesti ada pada setiap mukallaf, sama ada dia pangkat apa pun, sama ada dia kerja apa pun, sama ada dia ini taraf apa pun dalam masyarakat. Wajib seorang itu kena ada akidah yang sahih, betul, untuk memastikan dia akan terselamat pada kehidupan akhirat nanti. Jadi benda ini, akidah bukan benda yang main-main, bukan benda yang remeh, sangat bernilai. Jadi hari ini kita masuk kepada huraian mukaddimah. Maknanya pengarang, mukaddimah pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin.
Huraian Mukaddimah, kata pengarang Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani yang wafat pada tahun 895 Hijrah. Semoga rahmat Allah ke atasnya. Jadi, pengarang ini, perkataan hok dalam garis ni ialah matan kepada Ummul Barahim. Tuan punya matan ni siapa ni? Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Jadi yang mensyarahkannya ialah Syekh Muhammad Al-Hashimi. Jadi dia mensyarah bahasa Arab. Jadi kitab ini terjemah kepada kitab yang namanya Aqaid Ad-Durriyah. Akidah-akidah yang permata, yang bernilai. Okey. Jadi kata Imam Sanusi, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah serta salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia syarah tentang pujian dan selawat dulu. Ini kebiasaan kalau para ulama dia akan mulakan dengan bismillah dan juga alhamdulillah. Sebagaimana kita juga dituntut apabila kita berdoa, kita mulakan dengan alhamdulillah dan juga selawat kepada Rasulullah, dan kita tutup dengan selawat dan juga doa. Kerana ini ialah menjadi apa? Menjadi penutup kepada doa orang mukmin di syurga. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Penutup. Pembukaannya apabila kita belek Quran, kita buka, lepas daripada bismillah, yang pertama ayat ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi comel dah tu. Mula dengan alhamdulillah, tutup dengan alhamdulillah. Dalam itu ada selawat di depan dan ada selawat di tengah. Nabi SAW sebut bahawa apa nama ini? Selawat apa? Sebab selawat ini pasti Tuhan terima. Selawat ini pasti Tuhan terima. Kerana Tuhan janji bahawa dia menerima selawat dengan sebab Allah sendiri yang suruh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibadat selawat ini lain dengan ibadat lain. Ibadat lain Allah Taala suruh kita buat, aqimus solah wa atuz zakah. Tapi dalam bab selawat, Allah sebelum dia suruh kita buat, dia khabar dulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat telah berselawat dan sedang berselawat dan selama-lamanya berselawat ke atas nabi. Jadi sebelum dia suruh, dia khabar dah bahawa Allah Taala, malaikat selawat kepada nabi. Maka kita orang beriman lebih patutlah, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Okey, sekarang ni ini syarahan. Jadi dalam kotak ini matan dia. Syarahnya ialah di luar kotak tu. Ketahuilah bahawa pujian itu di sisi ahli bahasa Arab ialah pujian dengan perkataan atas keelokan yang diusahakan, sama ada keelokan pada sifat atau perbuatan. Sekarang ni dia terang makna alhamdu. Alhamdu tu apa dia? Alhamdu tu terjemahnya puji. Puji. Dia bahasa Arab. Ahmadullah, aku memuji Allah. Hamidullah, aku telah memuji Allah. Jadi alhamdu makna puji. Pada istilah, ulama mendefinisikan puji sebagai pujian dengan perkataan as-sana'u bil lisani 'alal jamili al-ikhtiyari. Puji dengan perkataan atas keelokan kecantikan yang diusahakan
benda yang comel, benda yang elok, benda yang baik yang mana diusahakan dan dibuat. Sama ada keelokan pada sifat atau perbuatan, sifat seseorang atau perbuatan. Ini pada makna istilah. Contoh bila kita kata kita puji, Hamidtu Zaidan, aku puji Zaid. Hamidtu Zaidan, aku puji Zaid ala ilmihi, di atas ilmunya. Okay. Jadi pada bahasa penggunaan ni, kalau ngaji bahasa Arab dia ada bezalah, dia akan faham. Makna apa? Kita puji Zaid sebab Zaid ni orang yang berilmu. Zaid jadi ilmu tu cara ke mana? Dia usaha ke tak? Ke beranak jadi pandai tu? Tak, dia usaha, dia belajar, dia ni. Tak. Hamidtu Zaidan ala karamihi. Saya puji Zaid kerana dia pemurah. Dia orang yang tak loket, tak kedekut. Dia pemurah. Sifat pemurah ni sifat yang mari asal ke diusahakan? Diusaha dibuat. Jadi dia guna istilah alhamdu. Dia ada satu lagi hak dekat-dekat. Hak ni hamidah. Dia ada selagi madaha. Huruf sama. Ha, mim, da. Hak ni pun ada mim. Hak ni ada da. Hak ni ada ha. Huruf sama. Ha, mim, da. Ni ha, mim, da. Dia panggil madhun. Madah. Madah ni ada dalam bahasa Melayu kita. Bermadah. Tak bermadah maksud apa? Puji kot tak? Ke apa? Bermadah. Cakap-cakap elok lah. Cakap-cakap puji-puji yang elok. Bermadah. Jadi bahasa Arab, daripada bahasa Arab tu, madhun. Ha, mim, da. Mim, da, ha. Huruf tula, tapi kedudukan berbeza. Madah. Madah dalam makna bahasa Arab, madhun, dia ini puji benda yang bukan usaha. Benda yang bukan bentuk diusahakan. Bukan orang tu buat. Ini dalam istilah bahasa Arab. Bahasa Melayu kita, atas tengok kamu dewang lah. Tengok kamu dewang. Kalau bahasa Arab, hamdun, puji benda yang itu orang buat dengan usaha dia. Oh, dia rajin. Apa lagi? Bila kata anak kita rajin, kita puji. Puji kita kepada anak kita tu dipanggil hamdun. Panggil hamdun. Rajin, baik. Itu puji dengan atas perbuatan yang orang itu usahakan. Ada benda yang kita puji, benda tu bukan usaha dia. Contoh apa? Comel. Comel asal. Kalau jangok tu boleh jadi usaha kok. Jangok, faham jangok? Jangok orang tak apa, tak biasa je. Tapi bila dia make up jangok dia. Jangok tu usaha tu. Berapa ratus habis nak beli mascara, eyeshadow, undercoat, lepas tu double undercoat pula. Puang ni. Tu boleh jadi usaha. Tapi hak cantik homai. Comel dia ni. Segok dia ni. Tampang dia ni. Apa lagi? Benda-benda yang bukan usaha dia. Orang tu lahir sempurna. Lahir comel. Jadi sifat yang bukan usaha, dari segi istilah bahasa Arab dia panggil madhun. Dia panggil madhun. Puji juga, tapi puji pada benda yang bukan bersifat apa? Yang bukan diusahakan. Di sini diusahakan. Maka yang bukan diusahakan dipanggil madhun. Dia panggil madhun. Sebab itu madih sebut madih. Nabi SAW, kita sebut madih. Madih tu maksudnya puji-pujian kepada Nabi. Sebab apa? Sebab sifat keelokan Nabi ni ialah sifat yang Tuhan jadi secara fitrah. Sifat yang ada pada Nabi ni, pada umumnya lah, sifat yang Tuhan jadikan pada fitrah. Dilebihkan dan ditaglikkan, aspek itu anugerah Tuhan. Bukan maknanya benda yang usaha. Benda yang Nabi usaha ada. Tapi ditaglibkan. Kerana aspek kenabian dan kerasulan ni, ini datang daripada Tuhan. Orang tak boleh nak berusaha jadi Nabi dan usaha jadi Rasul. Walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi a'la aqabah.
bal dzaka fadlullahi yu'tihi liman yasha'u jallallahu wahibul minan. Tidak adalah kenabian itu perkara yang dapat diusahakan. Walaupun orang itu bersungguh-sungguh mencapai kedudukan tinggi, kenabian ini fadlullah, kemurahan hak Tuhan beri kepada siapa yang dia nak, maka maha suci Tuhan yang memberi pemberian-pemberian. Jadi Nabi dan Rasul ni, kecantikan dan kerasulan kita kerana lebihnya sifat nubuah dan risalah itu, maka puji Nabi orang panggil madih. 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 Jangan salah jadi dadih. Dadih awak makan. Madih. Jadi kita sebut sebagai madih benda yang mana sifat itu bukan diusahakan. Bukan diusahakan. Okey. Jadi perjalanan kita lama gini kan, ni akidah benda ni tak masuk. Gini bincang bab puji dulu. Bincang bab puji dulu. Okey. Adapun maksud pujian menurut uruf dan istilah. Ni pada bahasa tadi. Ini pada bahasa tadi. Pujian dengan perkataan. Itu pada bahasa lagi. Adapun maksud pujian, alhamdulillah, menurut uruf, yakni istilah pula, ialah satu perbuatan yang menunjukkan pengagungan kepada pemberi nikmat disebabkan dia memberi nikmat. Jadi tadi pada makna bahasa, kita panggil puji pada makna bahasa. Sekarang ni puji pada istilah. Puji pada istilah syarak. Bila apa maksud? Kita puji Tuhan. Pada istilah kita puji tu. Puji ialah perbuatan. Fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'imi. Bisababi ma awsala ilaihi minan ni'am. Puji ialah perbuatan yang menunjukkan kita mengagung dan memuliakan kepada pemberi nikmat disebabkan dia memberi nikmat. Kita puji Tuhan. Apa maksud kita puji Tuhan? Kita mengagungkan Tuhan. Kita membesarkan Tuhan. Sebab apa? Sebab dia beri nikmat. Itu kita puji tu. Nampak tak? Itu pada istilah lah. Pada istilah ialah perbuatan. Perbuatan banyak. Perbuatan ni pula sama ada buat dengan lidah. Orang panggil puji ke? Kita sebut alhamdulillah, makan nasi kenyang. Dah, sejuk gini, makan nasi cicah budu contohlah. Kenyang perut. Alhamdulillah. Puji dengan lidah. Dah sebelum kenyang, kalau tak kenyang, tak sedawa. Tak puji ke? Puji dengan hati. Puji dengan hati. Tuhan beri kita nikmat. Itu puji betul hati ya. Kita bersyukur dapat makan. Ada orang tak ada makan. Kita bersyukur rumah kita selamat. Tak bahang dibanjir. Ada orang rumah dia kena banjir. Letih nak kena bersih. Letih nak kena bersih. Ada lagi. Puji dengan apa? Puji dengan anggota. Puji dengan anggota. Kita melakukan perkara yang Tuhan suruh. Itu betul puji juga. Jadi perbuatan umum. Sama ada perbuatan dengan lidah, dengan hati ataupun dengan anggota. Okay. Kemudian, ini biasa. Ini biasa susunan atau huraian para ulama dia akan bincang pula. Puji-puji ini ada rukun dia. Rukun puji. Makna pada sesuatu benda tu bila dikira itu pujian, tak dapat tidak. Pujian itu ada melibatkan rukun ni. Baru orang panggil puji. Apa dia? Pujian itu ada rukun-rukun dan pembahagiannya. Rukun pujian itu ada 5. Pertama, pemuji. Yakni yang memuji. Orang yang puji. Kalau tak ada orang puji, jadi pujian lah. Tak. Ni rukun ni. Tak. Jadi, ma la budda minhu wa huwa dakhilun fil mahiyah. Puji rukun ni benda yang tak dapat tidak dan dia tu termasuk daripada diri perkara tu. Bila kita kata rukun semayang. Apa itu rukun semayang? Benda yang tak dapat tidak semayang kena ada benda tu. Dan dia tu termasuk dalam diri perbuatan semayang.
Kita kata Fatihah. Fatihah kalau dalam semayang tak ada Fatihah sah tak? Tak sah. Dan Fatihah tu dalam semayang tak? Dalam semayang. Itu rukun. Dia ada nama syarat. Syarat ini ma la budda minhu wa huwa kharijun 'anil mahiyah. Syarat ini benda yang tak dapat tidak tapi dia bukan dalam benda tu. Dia luar daripada benda. Contoh, semayang kita syarat sah semayang ialah wuduk. Wuduk syarat sah semayang kan? Wuduk tu dalam semayang ke? Tak, wuduk tu kita ambil luar. Kita bukan diri semayang wuduk. Wuduk tu benda lain. Benda luaran. Tapi kalau semayang tak ada wuduk sah tak dalam keadaan biasalah? Jawabnya tidak sah. Itu nama syarat. Jadi beza syarat dengan rukun ni ialah kalau rukun benda itu dalam diri perbuatan atau perkara itu, syarat dia benda yang bukan dalam diri perkara tu tapi benda yang luar. Syarat menutup aurat contohnya. Tutup aurat syarat kan? Syarat sah. Dah tutup aurat tu, diri semayang bukan diri semayang. Dia benda yang dia di luar. Luar mahiyah ataupun zat perkara tu. Jadi pertama ialah puji. Yang kedua yang dipuji, kena ada orang kena puji. Kalau tak orang nak panggil puji. Orang puji, orang kena puji. Yang ketiga, sebab pujian. Nampak tak? Kita puji tu sebab apa? Sebab apa kita puji? Bukan saja-saja je. Saja-saja pun sebab kok. Saja-saja pun sebab kau sebenarnya kata. Saja nak puji dia. Apa? Sebab saja-saja contohnya. Walaupun disebut saja-saja, kadang-kadang ada udang sebalik batu. Apa saja-saja? Nak suruh belanja tengah hari lagi. Puji dia. Padahal tipu. Apa nak? Yang keempat, perkara yang dipuji. Kita sebut tu benda. Benda apa ni, perkara apa yang dipuji? Tadi sebab puji. Sebab puji mungkin kerana sebab apa nama ni, dia ni beri kita hadiah. Sebab puji. Lepas tu kita puji apa? Kita puji kerana sebab dia pemurah. Perkara yang dipuji kerana sifat pemurah itu. Jadi ada beza sikit lah. Nombor 3, nombor 4 ni beza sikit. Kalau dalam bahasa Arab ni akan jelas. Jelas sikit. Kalau sini kita nampak macam sekali. Nampak macam sekali dia beza contoh gini. Bila orang tu, contoh orang tu beri kita hadiah. Beri kita duit. Beri kita duit. Okey. Kita puji dengan apa? Biasa beri duit ni pemurah. Kita puji dengan pemurah. Kalau kita puji dengan sifat pemurah, maka dia panggil apa ni? Mahmudu bihi dengan mahmud alaih. Kalau sini istilahnya kat bahasa Arab dia panggil mahmud bih. Ni mahmud alaih. Perkara yang dipuji. Mahmud bihi. Tu sebab pujian. Perkara yang dipuji mahmud alaih. Okay. Orang beri kita duit. Kita kata dia pemurah. Pemurah dengan duit ni makna benda yang kita kata sama. Maka di sini mahmud alaih dan mahmud bihi benda sama. Iaitu kita puji kerana dia pemurah karam. Lalu kita pun kata dia ni kata tu lafaz. Dia beza sikit tapi kita puji dengan apa? Dengan sebab pemurah dia. Yang kedua, ada berbeza. Sebab puji dengan perkara dipuji berbeza. Contoh, dia bagi kepada kita buku. Ataupun contoh je ni, beri kepada kita sesuatu buku. Kita kata, mu ni alim. Dia beri buku. Kita kata, kamu ni alim. Beri buku tu makna dia beri. Beri ni, al-i'ta ni, dia kalau ikutnya beri ni sifat pemurah. Tapi kita tak puji dengan sifat pemurah. Kita puji dengan sifat dia alim. Berbeza tu. Jadi mahmud bihi tu ialah dia beri karam, sifat pemurah. Tapi kita puji, kita kata dia alim. Tu ada beza. Jadi 3 dan 4 ni, ni untuk orang mengaji mungkin perlu tahulah. Kalau kita pun sama je, kita puji-puji orang tu, sahut tak sahut puji kita pun apalah tak. Kita puji ke dia. Yang kelima ialah lafaz pujian. Benda kita sebut, itu lafaz. Dia panggil sirah. Sirah lafaz kita puji.
Oh, baik kamu ni. Sedap suara Tok Imam. Contohlah. No. Sedap suara Tok Bila. Ah, eh? Jadi, puji yang tu. Okay. Contohnya seperti anda memuji Muhammad kerana dia memuliakan anda. Ni, memuliakan maksud dia beri sesuatu lah. Karam. Dia muliakan anda. Dia beri sesuatu. Lalu anda pun berkata Muhammad seorang alim. Apa? Dalam keadaan ini, anda ialah pemuji. Kita puji tu. Muhammad adalah yang dipuji. Dua dah tu. Perbuatan Muhammad memuliakan anda pula ialah sebab pujian. Sebab dia beri, dia muliakan kita, dia beri sesuatu pada kita. Manakala kealiman Muhammad, kita kata Muhammad alim kan? Kealiman Muhammad merupakan perkara yang dipuji. Sementara kata-kata anda Muhammad seorang yang alim ialah lafaz pujian. Cukup 5 perkara. Maknanya kalau kita perhati molek pujian kita pada orang ada 5 ni. Tak lari pada 5 ni. Okey, itu rukun puji. Kemudian tengok pula pada bahagian pujian. Bahagian pujian pula terbahagi pada 4. 2 daripadanya bersifat qadim. Okey, sekarang ni hak ni biasa orang kata ni. Puji itu ada 4. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Ni biasa orang sebut ni. Ilmu ni kata kadang-kadang orang tak biasa dengar tu hebat dia ni, makrifat dia ni. Benda ni benda biasa je ni. Ni sekarang ni orang duk heboh ilmu makrifat sangat. Hebatlah dia boleh tahu puji pak. Tahu puji pak ni sirarut talabatul ilm. Benda hak paling asah penuntut ilmu tahu. Bila ngaji kitab bincang ba alhamdulillah, ulama bahagikan puji. Hebat dia pada tu, bukan hebat situ. Ni duk pada sebut gitu kata hebat dah ni. Puak-puak makrifat ni sebut kita tak faham. Puji dia pak. Kita puji orang dah lah. Ni pak puji pak. Hebat dengar. Hebat. Bukan waktu nak pengamalan puji tu. Tu kita nak. Dan kita faham dulu. Okay. Puji yang disebut ada pak ni, ulama tengok. Alam ini tak lari daripada Tuhan pencipta dan kita makhluk. Tuhan yang mencipta sifatnya qadim. Makhluk ni sifatnya hadis baharu. Jadi antara kita makhluk yang baharu dengan Tuhan yang qadim. Tak lari puji-pujian tu bila 2 darat 2 pak. Sama ada kita puji pertama, Allah memuji dirinya. Pertama, ada kata ada pak 2 daripadanya qadim. Kenapa qadim? Sebab puji itu mari daripada Tuhan yang bersifat dengan qadim. Pertama, puji Allah untuk dirinya seperti firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terjemahannya, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Okey, sekarang ni ayat siapa? Kalam siapa? Kalamullah. Ayat Quran kan? Jadi kalam Allah, Allah qadim. Okey, sekarang ni ayat ni maksud apa? Memuji Tuhan akan Allah yang Tuhan sekalian alam. Makna Tuhan puji Tuhan. Tuhan puji diri dia. Bukan Tuhan puji Tuhan lain. Tuhan memuji dirinya. Ni panggil puji qadim bagi qadim. Puji qadim bagi qadim. Hak ni jaga ayat. Mana-mana ayat Quran lah. Ayat Quran hak menjelaskan dan maknanya Tuhan puji dirinya. Orang panggil puji qadim bagi qadim. Nampak? Yang kedua, pujian Allah kepada sebahagian hamba-Nya seperti firman Allah Ta'ala. Ni ni'mal 'abdu innahu awwab. Terjemahnya, dialah Nabi Sulaiman. Sini Nabi Sulaiman. Dalam ayat lain siapa? Nabi Ayub. Jadi ayat ini ada tak silapnya ada apa nama ni? Ada dalam mushaf kita ada 2. Jadi di sini pada surah apa ni? Nombor 4 ni. Ni ada ni. Sebut dah bawah tu. Nak cari lah kita. Jadi pada surah Sad. Surah Sad ayat 30 dan 44. Ni surah Sad ni. Ni ayat 30 cerita pasal Nabi Sulaiman. Ayat 44 cerita pasal Nabi Ayub. Okey.
Apa maksud? Dialah, yakni Nabi Sulaiman, sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat. Awwab, taat dan kembali kepada Allah. Sekarang ni ayat siapa? Kalam siapa? Kalamullah. Kalamullah qadim. Cerita pasal apa? Allah puji Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman makhluk. Maka qadim, puji qadim bagi hadis nama dia. Puji qadim bagi hadis kerana Allah yang bersifat qadim memuji makhluknya yang bersifat dengan hadis baharu. Nampak? Jadi waktu puji qadim, dua bahagian qadim. Okey. Kenapa kita kata qadim? Kerana nisbah kalam tu kalamullah yang qadim. Ayat Quran. Okay. Itu dua puji yang qadim. Dua bahagian puji lagi adalah baharu. Okey. Dia kata ada empat tadi kan? Ada empat. Dua qadim, tinggal dua lagi. Tinggal dua lagi. Dua lagi itu baharu. Dua lagi itu baharu. Sebab apa baharu? Sebab yang puji itu baharu. Mudah je. Apa dia? Yang ketiga, puji memuji antara sesama kita. Puji memuji antara sesama kita. Kita puji sama kita. Oh, comel hari ni. Tuan Haji. Nampak? Warna saping. Nampak tak? Siap saping hari ni. Kita puji sama kita tu. Allah sedap masuk rumah. Sedapnya kita puji bini kita. Tak tak? Jadi puji sama-sama kita tu. Kita ni makhluk. Puji makhluk. Orang panggil puji baharu kepada yang baharu. Yang keempat, puji kita kepada Allah Ta'ala. Kita puji ke Tuhan. Baharu juga sebab kita ni makhluk. Kita puji baharu kepada qadim. Tak, kita dapat sesuatu, Alhamdulillah. Kita selamat, kita kata Alhamdulillah. Kita puji kepada Allah tu, panggil puji baharu kepada qadim. Itu empat tu. Okey, pembahagian ulama bahagi itu sekadar pembahagian ilmiah, teori. Jadi nak fahamnya ke mana sini? Dia ada empat puji kan? Bila kita menyebut Alhamdulillah, kita terjemah dengan apa? Apa yang kita terjemah? Kita terjemah segala puji. Mari mana segala? Alhamdulillah tu kita terjemah segala puji. Segala tu makna banyak. Bukan walaupun lafaz hamdun. Jamaknya mahamid. Puji-pujian. Tapi kita guna alhamdu. Mari makna segala tu pada alif lam. Ni bahasa Arab dia panggil alif lam al-istighraqiyah ataupun al-jinsiyah. Dia memberi makna seluruh dan segala jenis segala puji. Dan kenapa keluar segala puji? Sebab puji banyak. Berapa puji? Puji 4 ni lah. Bila kita faham, kita sebut Alhamdulillah tu, segala puji tu lillah, milik Allah. Maka kita sedarlah. Puji Tuhan, Tuhan puji diri dia, hak dia juga. Puji Tuhan kepada makhluk, hak dia juga. Puji kita kepada Allah, hak dia juga. Kok mana hak dia? Kita puji kepada Allah, memanglah puji tu layak kepada dia. Hak ni senang sikit. Hak puji Tuhan kepada Tuhan, puji Tuhan kepada makhluk, jelaslah sebab memang puji datang daripada Allah. Tapi hak dua ni. Pertama, kita puji sama-sama kita. Kita ambil ni. Kita puji kepada Allah. Puji kepada Allah. Hak Tuhan juga. Makna kita kembalikan pujian kepada Allah. Sebab Tuhan beri nikmat, kita puji dia. Ni. Hak dia juga. Hak ni kadang tak apa nampak ni. Ni. Hak ni tak apa nampak ni. Mungkin nampak tak perasan. Puji kita sama-sama kita. Macam mana dalam Alhamdulillah tu ulama ertikan makna segala puji. Daripada makna segala puji makna semua jenis puji. Tuhan puji Tuhan, Tuhan puji makhluk, Tuhan puji kita puji Tuhan. Kita puji kita pun. Hak tiga ni mungkin jelas nampak. Semua tu milik Tuhan. Hak tiga ni, kita puji sama makhluk. Macam mana kita puji sama makhluk tu milik Tuhan? Tengok. Para ulama mengatakan
Ibnu Athaillah antaranya sebut, sesungguhnya manusia memuji kamu itu kerana eloknya tutupan dan lindungan Tuhan ke atas keaiban kamu. Laula satrahu lama madahakan nas. Kalaulah tidak kerana Tuhan tutup aib kita, orang takkan puji kita. Ni hakikat yang disebut oleh para ulama sufi ni. Macam mana kita nak faham? Puji kita sama-sama kita tu sebenarnya hak Tuhan juga. Puji kita sama-sama kita tu, puji tu sebenarnya milik Tuhan. Sebab apa? Dia kata, sesungguhnya tidak memuji kamu oleh seseorang kecuali kerana sebenarnya kita kena rasa hak tu. Orang puji kita tu kita kena rasa sebab apa? Tuhan tutup aib kita, sebab tu orang puji. Kalau Tuhan tak tutup aib kita, orang puji tak? Oh, tak. Aib kita masa kita bersendirian, senyap-senyap, orang tak tahu. Siapa tahu? Tuhan tahu. Tapi kerana perkara aib tu, huduh tu Tuhan tutup, tak nampak di mata orang. Dosa kita tak nampak di mata orang. Makna ulama kata kalau dosa tu boleh bau. Dosa tu kita buat boleh bau. Orang tak duduk kat kita dah. Tak boleh duduk. Busuk banyak dosa demo. Banyak dosa demo. Kalau dosa tu boleh bau, tak usah kata nampak. Orang tak duduk kat kita dah. Tiba-tiba orang puji kita. Allah baiknya dia. Juruhnya dia. Baiknya dia. Apa orang puji kita? Kerana Tuhan tutup aib. Kalau tidak kerana tutupan Tuhan tu, nescaya orang takkan puji kita. Kerana Tuhan tutup, orang pun kita puji sama-sama kita. Maka bila orang puji kita, jangan duk rasa tu hak kita. Ini yang cuba dibawa oleh para ulama sufi, Ibnu Athaillah dan seumpamanya dalam hikam. Supaya apa? Supaya kita tak rasa sombong. Tak rasa hebat. Orang puji aku, banyak orang puji aku. Jap-jap boleh anugerah. Naik petah. Sebab apa orang puji kita? Itu maknanya dia lupa hakikat puji. Kalau orang tu tahu hakikat puji, berilah anugerah seluruh dunia pun, anugerah Nobel ke apa, ada benda. Tak rasa apa sebab apa. Orang puji kita tu kan puji kita hakikatnya puji comel Tuhan tutup. Puji bijak Tuhan urus takbir diri kita sehingga orang nampak baik, orang pun puji. Hak ni kita nak faham ngaji hakikat makrifat. Hak mari sini. Ni puji. Golongan hak ni, kalau orang puji dia suka ngak meh nak makan dia nasi agang, nasi minyak. Tu. Tapi kalau orang kutuk, puak-puak ni habis dunia, habis sepo, habis marah. Bukan makrifat gitu. Mak lepak. Bukan. Jadi hak puji sebenar nak menanamkan sifat baik mahmudah tu, hati tu. Orang puji kita, sebab apa Tuhan puji? Tak apalah tu, Allah Ta'ala menampakkan pada dia kecantikan perbuatan Tuhan pada kita. Dia puji kita, urusan dia lah. Dah boleh tak kalau gitu kita tak payah pujilah sama kita. Bukan. Puji yang ni, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa tak puji, tak terima kasih ke makhluk ni, dia tak terima kasih pada Tuhan. Kita, adab kita, bila orang tu beri hadiah, Nabi pun ajar. Bila seorang beri pada kamu, katakanlah kalau berilah fakafi'uh, balas balik. Fa illam yakun faqul jazakallahu khair. Kalau tak ada balasan, katalah paling kurang jazakallahu khair. Semoga Tuhan balas kepada kamu. Orang puji pada kita dan kita puji pada orang, itu ditutup. Kalau pujian itu pujian yang betul lah. Ni kalau Imam Ghazali dalam kitab Ihya dia bincang pasal masalah puji. Dia ada juga puji ni yang tak molek. Puji tak molek. Puji kepada orang yang zalim supaya bila dia tu dia jadi semakin zalim, semakin tu ada bahagian pujian dia. Kita ambil hak biasa ni, pujian yang benar dan betul. Kita puji kepada orang tu, kita disuruh puji kalau benda tu benda yang baik. Tapi ada tempat yang mana kita tak disuruh puji. Kalau kita tahu puji kita menyebabkan rosak dia. Ada orang itu. Jangan tebang puji dia. Puji kau rosak dia. Kau rosak dia. Tu tak boleh puji lah. Pada asas kita dituntut puji kalau benda tu benda yang baik.
benda yang elok. Kalau terutama budak-budak dalam psikologi mak ayah ni, budak-budak ni dia perlu kepada pujian. Maknanya kalau orang ayah budak, tok budak suka puji kat budak-budak lah. Jadi puji jangan kita harap. Kita jangan harap pujian orang. Tapi kalau orang puji, kita kembalikan puji kepada Allah. Sebab tu kita sebut Alhamdulillah. Lama ni kita dah sebut Alhamdulillah. Orang kata, Allah jangok hari ni. Cik Minah, bagaimana ni? Alhamdulillah. Baju baru beli KL baru ni. Oh sedap baca Tuan Haji baca Quran ni, lagu sikahnya Bayati. Oh Alhamdulillah, saya ni ngaji dengan keturunan saya dah. Dapat dah. Dapat tak? Keturunan saya dah. Sebut gitu ada masalah dalam hati tu, kata mana? Dalam hati memang aku pandai. Memang aku sedap. Memang aku jangok. Oh tu tak apa tu. Nampak tak? Oh ni maknanya kita sekadar tu je boleh puji tu lah. Kita tidak menghayati hakikat Alhamdulillah tu. Puji, orang puji ke kita tu sebenarnya kembali kepada Tuhan juga. Kembali pada Tuhan juga. Ini Ibn Atha'illah kata, kalau orang pujimu jangan ingat lebih. Ingat Tuhan orang pujimu tu sebab Tuhan tutup aibmu. Kalau Tuhan buka tak puji dah kamu. Nampak tak? Okay. Ini kadang kena jaga-jaga sikit lah. Tamanya kita yang telah berumur ni, orang telah berumur ni, banyak kadang kita buat benda, kita jadi tak ada pahala sebab tu. Duduk tayang dalam FB, dalam WhatsApp. Alhamdulillah, ini kali keempat khatam Quran bulan ini. Bersama grup-grup. Duduk seboh. Jaga tu, jaga molek. Kalau hati tu tak kena tu, makna boleh masyhur je lah. Boleh masyhur kat dunia. Jadi kita nak seboh-seboh benda-benda baik kita tu, nak suruh orang puji, niat apa? Niat apa? Niat nak khabar ni kita buat tadarus Quran, khatam Quran kat bulan-bulan. Niat kita nak sedekah beri tu, niat apa tu? Niat lah. Kita pula jangan nilai orang. Orang ni khabar tak. Kita tujuan ni untuk nilai diri kita. Ni kadang kita nilai orang. Oh ni khabar pula. Jak khabar dia habis tadarus. Jak khabar dia kita tahajud sejik ni. Qiyam mulai sejik ni. Kita nak nilai orang, kita tak tahu hati dia. Tapi kalau kita tengok, kita buat gitu tu kerana apa? Kerana apa? Kerana untuk memberi semangat kepada orang. Kalau gitu tak apa. Tapi kerana nak khabar ke orang kita ni lebih ada orang, ni bahaya. Itu mana tu? Pada Alhamdulillah. Puji itu, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Jadi dia kata, bahagian puji pula terbahagi kepada 4. Ada pun syukur. Boleh ke kok? Boleh ke? Okay, dah tak? Saya. Syuruk pukul 7 suku. Syukur. Mati. Tak nampak. Tak nampak sedap orang gohir. Okey, sikit lagi lah. Kita syukur. Sikit lagi, minta maaf sikit lah. Ni syuruk dah kalau kat saya ni. Tapi syuruk pun tak boleh mayang lagi. Sikit lagi ni. Ada pun syukur. Nak habis ni je. Nak habis ni. Musa 40 ni. Ada pun syukur dari segi sekarang ni dia bincang tentang puji. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Apa syukur tu? Syukur tu apa syukur? Nampak tak? Sebab dikait puji dan syukur. Ada pun syukur dari segi bahasa pula ialah memuji dengan lisan dan selainnya selain lisan kepada pemberi nikmat disebabkan nikmat-nikmat yang diperoleh oleh orang yang bersyukur. Itu pada bahasa. Puji dengan lisan, lidah atau selain lidah, anggota ke, dengan hati ke, kepada apa? Kepada pemberi nikmat disebabkan nikmat-nikmat yang diperolehi. Kita boleh nikmat, kita syukur. Dibincangkan syukur sebab ada kaitan sikit lah dengan makna puji tadi. Menurut istilah pula bererti. Ini istilah ni. Biasa istilah yang kita tekankan ni. Apa makna syukur pada istilah?
hamba menggunakan, yakni seseorang hamba menggunakan segala nikmat yang diberi Allah kepadanya seperti tangan, lidah, pendengaran, penglihatan dan selainnya ke arah tujuan itu, tujuan ia dijadikan, iaitu beribadat kepada Allah. Sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu alaihi lima khuliqa li ajlihi. Apa maksud syukur pada istilah? Seseorang itu dia guna segala nikmat yang Tuhan beri kepada tujuan nikmat itu dicipta, diberi. Itu makna syukur. Makna syukur ni luas nah. Apa maksud? Orang tu bersyukur bila dia guna nikmat tu kepada tujuan nikmat tu diberi. Jadi pada diri kita pun dah banyak dah. Banyak dah sini. Mata, Tuhan beri mata. Kita guna untuk apa? Guna untuk melihat keindahan Allah Ta'ala. Guna untuk baca Quran. Kita syukur dah tu. Walaupun kita tak kata Alhamdulillah. Walaupun kita tak kata wa syukurulillah. Kita syukur dah. Nampak tak? Cumanya orang yang faham makna dengan tak faham makna ni boleh pahala orang niat. Orang duduk mata ada, tangan ada, kaki ada, tapi tak tahu makna syukur tu apa. Sama tak dengan orang ada mata, tangan, kaki ni, dia tahu makna syukur. Lain. Orang ni kata tiap masa, tiap waktu ni boleh pahala. Orang ni kata beribadat tiap-tiap masa ni. Dia faham makna syukur. Dan dia mulahazah, dia litah dalam hati. Dia teringat dalam hati bahawa tangan dia gerak, dia kaki ni. Kita guna kaki ni. Guna kaki ni ke arah tujuan kaki dicipta. Pergi masjid, datang kuliah. Kita guna telinga ni untuk dengar. Boleh pahala apabila kita sedar apa makna syukur. Kalau orang duduk saja-saja, tak tahu benda syukur apa, dapat tak? Tak sama. Orang ni kata makrifat ni penting. Makrifat kau ni lah. Antaranya lah. Antaranya ialah benda halus-halus sebegini yang mana kita tidak sedar dia tu ibadat. Dia ibadat. Antaranya ialah tafakkur. Imam Ash-Shahid Dr. Said Ramadan Al-Buti, dia kata antara perkara ibadat yang orang akan lupa, pahalanya besar tapi orang lupa, iaitu tafakkur. Tafakkur ni makna kita berfikir. Bertafakkur, bukan khusus tafakkur. Kita mohon untuk hadirin hadirat bertafakkur, mengenangkan kepada mangsa-mangsa contoh. Itu tafakkur. Orang bahasa kita tafakkur ni, kita fikir Tuhan beri nikmat pada kita, kita guna. Tuhan beri mata pada kita, kita guna pada benda elok. Tuhan beri tangan, kita guna benda elok. Itu ibadat dah. Yang mana ibadat ini ialah membuahkan dan menguatkan keimanan kita. Dia menguatkan keimanan kita. Kita pergi jalan, tengok suasana alam ni, kita mari berfikir tentang kehebatan Allah. Itu betul tafakkur yang mendatangkan pahala kepada kita dan menguatkan iman kita. Tengok. Sebab itu dia kata sini, istilah syukur ialah seorang hamba gunakan segala nikmat Tuhan beri kepada tujuan nikmat itu diberi. Beri harta, kita guna untuk nafkah, untuk tolong orang, untuk zakat dan seumpamanya. Apabila seorang itu tidak bersyukur, maka orang itu sebenarnya kufur. Panggil kufur nikmat. Kufur nikmat apa panggil ni? Orang guna anggota badan kepada benda maksiat. Orang itu kufur nikmat anggota badan. Orang itu ada duit, guna duit untuk benda haram. Orang itu kufur nikmat pada duit. Jadi syukur, kufur. Syukur, kufur. Kufru. Tapi maknanya tak ada waw lah. Kufrun. Kufrun ni'mah. Kufur nikmat tu. Ini yang disebut oleh sebahagian dalam kitab tahu orang itu kufur. Kufur apa? Kufur nikmat. Bukan kufur keluar pada Islam. Sebab istilah kufur tu ada kadang-kadang merujuk pada kufur keluar daripada Islam atau kufur tidak, iaitu tidak Islam. Ada kadang-kadang memberi makna kufur nikmat, iaitu orang itu tidak mensyukuri nikmat. Boleh? Okay. Jadi saya rasa ada soalan kalau nak tanya? Ada? Tak kalau tak ada, sekadar itu sajalah untuk pagi kesempatan pagi ini. Mohon maaf kalau terlebih masa.
InsyaAllah kita akan bertemu lagi selang seminggu lagi dengan izin Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.